السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا، وتقبل يا ربنا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا الصالحة. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا علام الغيوب، ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ووفقنا للخير يا كريم. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah ta'ala pada malam ini dalam program yang khas yang kita rancang untuk bulan Ramadan, program tafaqquh di bulan Ramadan, kita akan mula dengan daurah fiqh wanita, yang mana dalam daurah ini kita akan membahaskan tentang haid, nifas dan istihadah. InsyaAllah ta'ala daurah ini kita akan buatnya dua bahagian. Malam ini kita akan mula dan insya-Allah taala kita akan sambung lagi pada Khamis malam insya-Allah taala. Daurah ini sangat penting bagi muslimat untuk mereka ikut pengajian tentangnya, tentang haid, nifas dan istihadah. Ramai sekarang yang ada soalan-soalan berkait dengan puasa. Mereka tanya, adakah keadaan ini yang mereka ada padanya, adakah ia haid atau tidak, adakah dia boleh buka puasa sekarang atau tidak. Maka pengetahuan tentang haid dan nifas dan istihadah sangat penting bagi wanita. Ada sebahagian daripada ilmu ini yang perlu, yang mesti dia mempelajarinya supaya dia tahu, bila wajib ke atasnya untuk salat dan bila tidak wajib ke atasnya untuk salat kerana dia ada dalam keadaan haid, supaya dia tahu bila dia boleh buka puasa, tidak puasa, dan bila mesti dia puasa. Adapun kalau seorang wanita tidak jaga perkara ini, boleh jadi dia meninggalkan salat yang wajib pada masa yang wajib ke atas dia untuk salat, atau dia meninggalkan puasa pada waktu yang wajib ke atasnya dia puasa. Maka sangat bahaya bagi seorang wanita yang datang bagi seorang wanita yang datang darah haid baginya, bahaya bagi dia untuk kekal jahil tentang hukum hakam ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin juga penting bagi mereka tahu tentang ini supaya mereka dapat ajar isteri-isteri mereka dan anak mereka yang perempuan. Jika seorang anaknya yang perempuan dia sudah baligha dan datang darah haid dan dia mahu tanya, dia tanya kepada ayahnya tentang soalan tentang haid, dia mahu tahu dirinya adakah sekarang dia salat atau adakah sekarang dia bermandi wajib. Tapi kalau ayahnya tidak tahu tentang ini dan ibunya juga tidak tahu detail tentang ini, maka apakah akan berlaku? Masya Allah al-azim. Maka sebelum kita mula dengan pembahasan detail tentang haid, nifas dan istihadah, saya mahu minta daripada muslimin dan muslimat untuk share dan jemput
semua yang kamu kenal daripada muslimin dan muslimat untuk mereka ikut pengajian kita pada malam ini. Sangat penting jemput muslimat yang kamu kenal, bagi tahu mereka malam ini sangat penting pembahasan ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض. Allah Ta'ala berfirman, ويسألونك عن المحيض. Firman Allah Ta'ala, ويسألونك عن المحيض, maknanya dan mereka tanya kepada kamu tentang haid. Dan mereka tanya kepada kamu tentang haid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ada bahawasanya para sahabat mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya kepadanya tentang haid. Muslimin dan muslimat, wanita-wanita daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi kepada Rasulullah dan mereka tanya kepadanya tentang hukum hakam berkait dengan haid dan istihadah. Mereka tidak malu untuk tanya kerana mereka tanya tentang perkara-perkara yang berkait dengan agama. Mereka mahu tahu hukum hakam agama. Kerana mereka mahu melaksanakan ibadah dengan cara yang betul, maka mereka tidak malu untuk tanya tentang perkara ini. Dan kerana ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata, rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fi ad-din. Yani semoga Allah Taala merahmati perempuan-perempuan dari kalangan al-ansar, rasa malu tidak menghalang mereka daripada bertafaqquh dalam agama. Maka mereka tetap tanya tentang hukum-hukum hakam yang mereka perlu tahunya. Mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan kepada mereka. Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada Kitabul Haid. Ada dalam Sahih Al-Bukhari Kitabul Haid. Kitab Al-Haid itu satu kitab yang ada dalamnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam haid. Muslimin dan muslimat, ini semuanya menunjukkan betapa pentingnya pembahasan tentang haid, nifas dan istihadah. InsyaAllah ta'ala pada malam ini pembahasan kita akan dibuat melalui kitab Az-Zubad, Matn Az-Zubad, yang ia satu kitab masyhur dalam fiqh Syafi'i. Kita pilih daripadanya Kitabul Haid atau Babul Haid, kita ambil daripada kitab Az-Zubad. Kita ambilnya daripada Az-Zubad dan boleh dapatnya dalam page ini. Dalam page ini ada post yang mana ada dalamnya cover kitab Az-Zubad dan ada satu muka surat ada dalamnya matan tentang haid daripada kitab Az-Zubad. Kitab Az-Zubad ini karangan Ibnu Rislan, yang mana dia seorang faqih Syafi'i yang masyhur. Maka pembahasan yang kita akan sebut sekarang adalah berdasar madhab Syafi'i. Berdasar madhab Syafi'i. Kita ikut madhab Syafi'i. Okey. Kata pengarang rahimahullah, Babul Haid. Ini bab, tajuknya Babul Haid. Al-Haid, apakah makna Al-Haid dari sudut bahasa? Al-Haid dari sudut bahasa adalah as-sayalan. Yani apabila sesuatu mengalir itu dari sudut bahasa dinamakan dengan haid. Adapun syar'an dari sudut syara', maka ia adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqat makhsusah. Yani ia adalah satu darah yang keluar yang kebiasaan wanita keluar daripadanya. Darah itu ia biasa keluar daripada wanita pada waktu-waktu yang tertentu.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam." Yani al-haid adalah sesuatu yang Allah Taala telah takdirkan ke atas anak-anak Adam yang perempuan. Ini hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Maka tajuk bab ini adalah tentang al-haid, tapi akan dibahaskan dalamnya tentang istihadah dan tentang nifas juga. Tapi kerana banyak pembahasan adalah tentang haid, maka dipilih tajuk bagi bab ini adalah babul haid. Adapun istihadah ia adalah darah damu illah, yani darah penyakit. Damu illah yakhruju min irqin famuhu fi adna ar-rahimi yusamma bil-'adhil. Yani ia adalah istihadah itu darah penyakit. Damu illah. Ia adalah darah penyakit keluar daripada satu saluran darah namanya al-'adhil. Ia berada pada bahagian yang paling bawah daripada ar-rahim. Maka itu adalah darah istihadah. Nanti kita akan memberi lagi detail tentang istihadah. Tapi sekarang kita hanya untuk kita boleh faham sikit tentang istilah haid, nifas, istihadah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Adapun nifas itu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada anak. Darah yang keluar daripada wanita, daripada faraj wanita setelah kosong rahim daripada anak, itu yang dinamakan dengan darah nifas. Okey, sekarang kita telah sebut tentang 3 jenis darah, maka ada 3 jenis darah yang keluar daripada faraj perempuan. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Setiap daripada ini kita akan membahaskan dengan detail dan sebut hukum hakam yang berkait dengannya insya-Allah taala. Kata pengarang, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yawmun wa laylatun wa aktharul ajal. Imkanuhu min ba'di tis'in, yani umur yang boleh jadi seorang wanita berlaku kepadanya haid padanya, atau usia yang seorang wanita boleh jadi berlaku kepadanya haid padanya adalah hampir kepada 9 tahun. Hampir kepada 9 tahun Hijriyah. Kenapa kita kata hampir kepada 9 tahun Hijriyah? Jika seorang wanita, seorang perempuan melihat darah dan dia masih lagi 7 tahun. Jika seorang perempuan melihat darah dan dia masih lagi 7 tahun, itu bukan darah haid. Tidak boleh dikira darah haid. Jika dia 8 tahun, itu boleh tidak dikira darah haid. Apabila kita sebut tahun dalam pembahasan kita, maksud tahun Hijri. Pembahasan kita dalam fiqh, apabila kita guna perkataan tahun, maka tahun itu tahun Hijriyah. Maka jika keluar darah daripada seorang perempuan dan cukup syaratnya, boleh dikira sebagai darah haid. Sekurang-kurang usia bagi wanita atau bagi perempuan supaya dikira darah yang keluar daripadanya sebagai darah haid adalah 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari. Jika dia melihat darah pada usia 9 tahun atau sebelum menyempurnakan 9 tahun dengan 15 hari dan syarat-syarat yang lain pada darah itu, syarat-syarat haid yang lain pada darah itu ada, boleh dikira darah itu sebagai darah haid.
9 tahun atau kurang daripadanya dengan 15 hari. Kenapa kita sebut kurang daripadanya dengan 15 hari? Dan bagaimana ulama tahu ini? Ulama tahu ini, Imam Syafi'i tahu ini dengan sesuatu namanya istiqra'. Istiqra' ini diketahui dengan istiqra'. Dia ulama melihat hal-hal wanita, mereka dapat bahawasanya biasanya perempuan tidak akan datang kepadanya darah haid sebelum usia ini yang kita telah sebut, yang ia 9 tahun kurang 15 hari. Jika seorang perempuan melihat darah, dia masih lagi 8 tahun 6 bulan keluar darah daripadanya, pasti itu bukan darah haid. Apakah darah itu? Darah penyakit. Darah penyakit, dia buat istinja. Dia buat istinja daripadanya. Dan ini tidak dikira sebagai darah haid. Tidak dikira sebagai darah haid. Jika dia melihat darah pada usia 8 tahun 11 bulan, 8 tahun 11 bulan juga belum dikira sebagai darah haid. Tapi jika melihat darah pada usia 8 tahun 11 bulan dan contohnya 20 hari. 20 hari, yakni masih lagi ada kurang daripada 15 hari untuk nak sempurnakan 9. Maka darah itu boleh dikira sebagai haid. Boleh dikira sebagai haid. Maka syarat yang pertama bagi darah itu supaya boleh dikira haid, kita tengok adakah ia keluar pada masa yang atau pada usia yang mana ia usia kemungkinan berlaku haid atau kurang daripada usia itu. Kalau kurang, tidak dikira haid. Kalau padanya, kita tengok kepada syarat-syarat yang lain sekarang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata, "A'jalu man sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tihamah yahidna li 9 sinin." Yani perempuan yang Imam Syafi'i kata bahawasanya perempuan-perempuan yang paling awal datang kepada yang dia telah dengar tentang mereka, datang bagi mereka haid pada usia 9 tahun adalah perempuan-perempuan daripada Tihamah. Dia kata di Tihamah, tempat namanya Tihamah, perempuan-perempuan di sana datang kepada mereka darah haid, mereka masih lagi berusia 9 tahun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata pengarang, wal aqal yawmun wa laylatun wa aktharul ajal khamsun ila 10 wal ghalibu 6 wa illa 7 tuqaribu. Yani dia kata tempoh yang paling minimum, al-aqal, tempoh yang paling minimum bagi haid adalah sehari semalam. Wa aktharul ajal, dan tempoh yang paling banyak maksimum bagi haid adalah 15 hari. Wal ghalib, dan kebiasaan banyak wanita 6 wa illa 7, 6 atau 7 hari. 6 atau 7. Okey. Tentang haid, supaya darah yang keluar daripada faraj perempuan itu dikira sebagai haid, mesti ia cukup tempoh yang paling minimum yang boleh dikira dengannya sebagai darah haid. Apakah tempoh yang paling minimum bagi darah haid? Tempoh yang paling minimum adalah sehari semalam. Harap muslimin dan muslimat, apabila saya syarah, kamu ambil nota dan tulis. Tulis apa yang kita sebut. Muslimin dan muslimat, umur yang paling minimum adalah atau kadar yang paling minimum
bagi seorang wanita, kadar haid yang paling minimum adalah 24 jam atau sehari semalam. Sehari semalam atau 24 jam. Jika darah keluar kurang daripada 24 jam dan berhenti dan tidak kembali pada masa 15 hari tidak kembali, itu darah bukan darah haid. Tidak ada haid kurang daripada 24 jam. Tidak ada darah haid kurang daripada 24 jam. Contohnya seorang wanita, dia melihat darah 5 jam, kemudian darah berhenti dan tidak kembali. Tidak kembali sampai setelah 1 bulan. 5 jam itu yang dia telah melihat padanya darah, itu bukan haid. Kerana yang paling minimum, tempoh yang paling minimum bagi haid 24 jam. Jika kurang, tidak boleh kiranya sebagai haid. Tapi 24 jam itu, kata ulama, boleh jadi ia bersambung 24 jam bersambung, keluar darah daripada awal 24 jam sampai akhirnya, itu bersambung. Dan boleh jadi ia terputus-putus dalam tempoh, dalam lingkungan 15 hari. Maka, jika darah ia sempurnakan 24 jam, darah sempurnakan 24 jam, berterusan, bersambung, maka itu boleh dikira sebagai darah haid. Atau kalau ia sempurnakan 24 jam tapi dalam lingkungan 15 hari, itu juga boleh dikira sebagai darah haid. Kita bagi contoh bagi keadaan yang pertama. Maka saya akan bagi kesimpulan bagi mereka yang baru masuk sekarang. Kita telah kata bahawasanya umur yang paling minimum bagi haid atau usia yang paling minimum bagi haid adalah 9 tahun kurang 15 hari. Okey. Jika darah keluar daripada wanita supaya dikira sebagai darah haid, maka minimum bagi tempoh haid 24 jam. 24 jam itu sama ada berterusan atau terputus-putus dalam lingkungan 15 hari. Bagaimana berterusan? Berterusan contoh darah keluar mula daripada fajar hari Rabu dan ia sambung sampai fajar Khamis. Fajar Rabu sampai fajar Khamis, itu 24 jam. Maka ini berterusan, darah berterusan, tidak terputus, berterusan. Itu boleh dikira darah haid. Dan boleh jadi ia terputus-putus dalam lingkungan 15 hari, juga dikira darah haid. Contohnya, kalau seorang wanita dia melihat pada hari pertama dia melihat 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam. Kalau kita mahu melihat sekarang pada hari yang kelima sudah ia sempurnakan 24 jam. Sudah sempurnakan 24 jam. Maka boleh dikira ini sebagai darah haid. Walaupun darah terputus-putus, tapi masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka boleh dikira sebagai darah haid. Kerana sudah sempurnakan 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Saya mahu cuba untuk lukis sikit. Saya akan cuba lukis sikit supaya insya-Allah taala lebih jelas apa yang saya membahaskan. Saya ada sini papan yang kecil. Saya akan cuba menggunakannya. Okey. 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 Maka
Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita ini ada ini ibarat 15 hari, okey. Ini hari pertama di sini. Maka kita dah kata bahawasanya sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Sama ada bersambung atau terputus-putus dalam lingkungan 15 hari. Dalam dua keadaan boleh dikira darah ini darah haid. Tapi jika darah tidak sempurnakan 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka darah itu tidak boleh dikira sebagai darah haid. Darah itu tidak boleh dikira sebagai darah haid jika tidak sempurnakan 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Contoh darah berterusan 24 jam, contoh pada hari pertama ada 24 jam darah. 24 jam darah. Itu boleh dikira haid. Ini adalah contoh bagi bersambung. Sekarang, bagaimana kalau terputus-putus dalam lingkungan 15 hari? Contoh hari pertama, dia melihat 5 jam. Hari kedua, 5. Hari ketiga juga 5. 4, 5. Kemudian, pada hari yang kelima juga 5 jam. Maka, hasil semua jam ini berapa jam? Berapa jam sudah? 25 jam, yakni sudah cukup sekurang-kurang haid, kerana sekurang-kurang haid adalah minimum adalah 24 jam. Tapi sini kita ada 25 jam, maknanya sudah cukup darah minimum bagi haid. Maka tempoh ini daripada permulaan haid sampai berhenti itu semuanya dikira sebagai darah haid. Tempoh 5 hari ini, jika darah di sini ia berhenti dan tidak kembali semula, maka dia boleh kira tempoh ini semuanya sebagai haid. Walaupun darah terputus-putus padanya, maka tempoh ini semuanya dikira sebagai tempoh haid. Maka di sini andaikan contoh dia telah pada hari yang ketiga di sini, hari yang ketiga dia tidak darah yang dia melihatnya pada waktu malam. Maka pada siang dia tidak makan, tidak minum. Dia sangka dirinya bukan dalam haid, maka dia puasa. Maka apabila darah sudah sempurnakan minimum haid, dia tahu bahawasanya sebenarnya hari yang ketiga, yang mana pada siang hari dia tidak melihat haid dan dia puasa, sebenarnya puasanya itu tidak sah kerana ia jatuh pada tempoh haid. Maka dalam keadaan ini dia akan qada hari itu. Dan dia akan qada semua hari-hari ini. Kerana semua tempoh ini adalah tempoh haid, maka dia akan qada 5 hari ini, dia akan qadakannya. Jika darah di sini telah mula satu hari bulan, ia pada siang hari keluar darah, maka dan di sini pada hari yang kelima juga siang hari telah berhenti darah, maka maknanya 5 hari ini semuanya adalah tempoh haid. Apabila kita hukum bahawasanya tempoh ini semuanya adalah tempoh haid, maka dia akan qadakan puasa 5 hari ini kerana kita telah hukum ia adalah haid. Maka sekarang kalau ada setengah yang tanya, contoh, saya bagi contoh yang lain. Kerana ramai sekarang yang tanya tentang ini. Okey.
Sekarang kalau wanita melihat darah, melihat darah 10 jam pada hari pertama. 10 jam. Kemudian pada hari yang keempat, dia melihat darah lagi 10. Dan hari yang ke-8, dia melihat darah lagi 10. Kemudian setelah itu dia tidak melihat darah. Maka tempoh haidnya apa? Tempoh haidnya dikira daripada 1 sampai 8. Kerana pada 8 sudah cukup 24 jam. 24 jam sudah cukup dalam pada hari yang ke-8. Maka tempoh ini semuanya haid. Maka andaikan dia telah puasa, dia telah puasa pada hari yang ke-5 dan 6 dan 7 kerana dia tidak melihat darah, 5, 6, 7 tidak melihat darah, ini dia akan qadakan tempoh ini. Dia akan qadakan tempoh ini kerana dia tahu bahawasanya sebenarnya tempoh ini semuanya adalah haid. Maka ini kepentingan untuk faham apakah makna minimum haid adalah 24 jam dalam lingkungan 15 hari. 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Sama ada bersambung atau terputus-putus dalam lingkungan 15 hari. Tetapi kalau darah tidak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka itu bukan darah haid. Contoh, kalau dia melihat pada hari yang pertama 10 jam. Kemudian pada hari yang 9 dia melihat 5 jam. Kemudian pada hari yang 20 dia melihat 5 jam. Maka dalam keadaan ini kita melihat lingkungan 15 hari ini hasil darah dalamnya adalah 15 jam sahaja. 15 sahaja. Maka ini bukan darah haid. Bukan darah haid. Darah penyakit. Dia buat istinja daripadanya. Ini bukan darah haid. Bukan darah haid. Okey. Ini makna ini adalah makna minimum haid adalah 24 jam, sama ada bersambung atau terputus-putus dalam lingkungan 15 hari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maksimum bagi haid adalah 15 hari. Maksimum adalah 15 hari. Tidak ada haid lebih daripada 15 hari. Jika darah ia lebih daripada 15 hari, maka pasti yang setelah 15 hari itu bukan darah haid lagi. Bukan darah haid lagi, itu adalah darah istihadah. Tentang hukum hakam istihadah nanti kita akan membahaskan dengan detail. Tapi ini tidak boleh dikira sebagai darah haid yang setelah 15. Yang sebelum 15, adakah semuanya adalah haid? Ada detail, nanti kita akan membahaskan apabila sampai kepada istihadah. Kerana ini penting untuk kamu ikut kita sampai akhir daurah ini. Dan yang belum buat share dan tag kepada sahabatnya, sila buat supaya mereka dapat manfaat dan supaya muslimat tahu bagaimana mereka nak buat tentang puasa mereka, tentang solat mereka. Maka saya minta daripada kamu membantu untuk sebarkan ilmu ini. Okey. Maka minimum haid 24 jam dan maksimum haid adalah 15 hari. Al-ghalib, yani kebiasaan wanita adalah 7 atau 6 hari. 6 atau 7 hari. Itu banyak wanita haid mereka sama ada 6 atau 7. Tapi apabila kita kata kebanyakan wanita haid mereka 6 atau 7 hari, maka bukan maknanya seorang wanita terus dia akan ikut kebiasaan wanita. Tak, dia akan ikut apa yang dia melihat daripada dirinya sendiri. Jika darahnya adalah 5 hari, maka dia akan kata haidnya 5 hari sahaja. Dia tidak akan tunggu sampai 7 hari
untuk dia nak buat mandi wajib. Dan jika biasanya darah keluar daripadanya 5 hari, tapi untuk bulan ini darah keluar daripadanya 10 hari, maka dia akan kira darahnya sebagai 10 hari, yakni haidnya sebagai 10 hari. Dia tidak akan kata biasanya haid saya adalah 5 hari sahaja, tapi bulan ini datang 10 hari, maka saya akan ambil 7 hari. Tidak. Setiap wanita dia kira haidnya berdasar keluarnya darah. Berapa hari darah keluar, itu adalah haidnya jika masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Jika darah keluar 3 hari, maka haidnya 3 hari. Jika darah keluar 10 hari, maka haidnya 10 hari. Jika darah keluar 14 hari, maka haidnya adalah 14 hari. Maka apabila kita sebut biasanya 6 atau 7, ini bukan maknanya untuk seorang wanita jika darahnya lebih atau kurang, dia pegang dengan kebiasaan kebanyakan wanita. Tidak. Bahkan dia ikut apa yang dia melihat daripada dirinya sendiri. Okey? Harap perkara ini sangat jelas. Kerana ada setengah wanita, apakah mereka buat? Ada setengah daripada mereka, contoh adat mereka, kebiasaan darah keluar daripada mereka contoh 8 hari. Tapi bulan ini keluar hanya 5 hari. Ada di antara mereka terus tinggal solat, tinggal puasa sampai 8 hari. Mereka kata kerana kebiasaan kita 8 hari. Tidak. Bukan macam ini. Kalau darah sudah berhenti pada 5 hari, itu adalah haid kamu sahaja. Maka kamu mandi wajib dan kamu mula dengan solat. Sekarang Ramadan, kamu kena puasa. Jangan kamu tunggu. Sampai hari kebiasaan kamu. Bukan. Sangat penting. Dan ada setengah wanita yang contoh kebiasaan haid mereka 5 hari, tapi untuk 1 bulan darah mereka keluar sampai 10 hari. Maka apa mereka buat? Mereka setelah 5 hari, konon-kononnya mereka mula solat dan puasa jika di bulan Ramadan. Sedangkan hukum mereka masih lagi dalam keadaan haid. Tapi kerana tidak belajar tentang bab ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita nak membahaskan beberapa kaedah yang penting. Harap fokus untuk difahami. Apabila wanita melihat darah, okey, ini saya tinggalkan sikit. Nanti kalau perlu ambil balik. Jika seorang wanita dia melihat darah pada waktu yang boleh jadi darah itu adalah darah haid, maka apabila dia mula keluar darah daripadanya, apakah dia buat? Dia akan berhenti solat. Dan dia elakkan buat perkara-perkara yang orang dalam haid buat. Maka apabila zahirnya adalah haid, maka dia akan mula ambil hukum, dia ikut hukum wanita yang dalam keadaan haid. Maka dia tidak solat dan tidak buat perkara-perkara yang wanita dalam keadaan haid tidak buat. Tapi jika darahnya berhenti sebelum cukup 24 jam, apakah dia buat? Setelah kamu telah belajar bahawasanya sekurang-kurang haid adalah 24 jam dan darah wanita ini berhenti sebelum 24 jam, maknanya tak boleh hukum bahawasanya darah ini adalah darah haid lagi.
kerana belum cukup 24 jam. Maka apabila berhenti darah sebelum cukup 24 jam, kita tak hukum ini adalah darah haid. Apabila tidak hukum ini darah haid, maka sampai sini dia tidak buat mandi wajib. Dia hanya buat istinja. Dia buat istinja dan dia mula dengan salat. Dia buat istinja dan mula dengan salat. Kerana darah telah berhenti dan belum cukup 24 jam. Maka, jika darah tidak kembali semula, dia tahu bahawasanya sebenarnya darah itu bukan darah haid. Maka jika dia telah tinggalkan salat, kerana darah telah keluar, dia telah tinggalkan salat, dia sangka ini haid, maka dia tidak salat. Maka dia akan qada'kan salat itu. Dan jika dia telah buka puasanya kerana dia sangka bahawasanya ini adalah darah haid, maka dia telah buka puasa, maka dalam keadaan ini dia akan qada'kan puasa. Kerana darah tidak kembali dalam tempoh 15 hari, maka dia telah tahu bahawasanya sebenarnya ini bukan darah haid. Tetapi kalau darah kembali setelah itu darah kembali, maka dia akan tinggalkan perkara-perkara yang wanita dalam keadaan haid tidak boleh buat. Jika ia darah berhenti setelah dah cukup 24 jam, maka apabila darah berhenti setelah dah cukup 24 jam, dalam keadaan ini dia kena bermandi wajib. Dia bermandi wajib dan dia salat. Dia salat. Kerana dia telah tahu bahawasanya darah sudah cukup 24 jam. Dan ia dalam tempoh 15 hari. Maka apabila darah berhenti setelah sudah cukup 24 jam, dia kena bermandi wajib. Dia kena bermandi wajib. Dan apabila darah berhenti dan belum cukup 24 jam, maka belum hukum ini adalah darah haid, maka dia tidak bermandi wajib. Dia beristinja, dia tidak bermandi wajib. Maka dalam tempoh 15 hari, ini adalah hukumnya. Setiap kali darah berhenti dan ia belum cukup 24 jam, dia hanya istinja. Dan dia akan mula salat kerana dia tak pasti adakah darah akan kembali atau tidak. Dia tak tahu apakah akan berlaku dengannya pada masa depan. Maka setiap kali darah berhenti dan belum cukup 24 jam, dia akan istinja sahaja. Dan setiap kali darah berhenti setelah sudah sempurna 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka dia akan bermandi wajib. Saya akan bagi contoh-contoh sekarang, okey? Saya akan bagi contoh-contoh tentang kaedah ini. Seorang wanita melihat darah haid 10 jam. Dia sangka ini adalah darah haid, maka dia telah tinggalkan solat, dia telah buka puasanya kerana dia sangka ini darah haid. Tapi setelah 10 jam darah berhenti, maka apabila darah berhenti, apakah dia akan buat? Dia akan kata 10 jam kurang daripada 24 jam, maka ini bukan minimum haid, maka tak boleh hukum lagi ini adalah haid. Dia akan istinja dan dia akan qada'kan salat yang dia telah tinggalkan, dan dia akan qada'kan puasa untuk hari itu jika dia telah buka puasa. Ini dalam keadaan apabila haid tidak kembali pada lingkungan 15 hari untuk sempurnakan 24 jam. Tapi andaikan wanita ini yang sama yang telah datang kepadanya darah 10 jam, kemudian berhenti, datang kepadanya darah setelah itu 15 jam. 15 jam datang darah, kemudian berhenti. Dan masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka dia akan tengok 10 campur dengan 15, itu 25. Maka kali kedua apabila darah berhenti sudah cukup 24 jam, maka dia akan bermandi wajib. Andaikan setelah dah berhenti darah berhenti 2 hari, kemudian datang semula dan masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka apabila datang semula dan masih lagi dalam lingkungan 15 hari,
itu dikira sambungan kepada darah haid itu. Bukan haid baru. Ini masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Apabila darah terputus setelah cukup 24 jam, kemudian kembali dalam lingkungan 15 hari, maka apabila ia kembali dikira adalah sambungan kepada haid. Bukan haid baru dan bukan istihadah. Apabila darah kembali dalam lingkungan 15 hari, masih lagi haid yang sama. Maka jika ada di antara dua darah ini, 1 hari atau 2 hari, tidak melihat dalamnya darah, maka 2 hari itu sebenarnya ada baginya hukum haid walaupun tidak keluar dalamnya darah. Kerana ia jatuh di antara dua darah yang dua-duanya adalah satu haid. Maka tempoh itu dikira juga hukumnya adalah hukum haid. Apabila kita kata tempoh itu hukumnya haid, maka dia akan qada'kan puasa, dia akan qada'kan hari-hari. Kalau jika dia di bulan Ramadan, dia akan qada'kan hari-hari tempoh haid semuanya. Dia akan qada'kannya. Adapun salat, maka wanita yang dalam keadaan haid tidak qada'kan salat yang dia telah tinggalkan kerana haid. Okey. Ini apa yang saya telah bahaskan sekarang, itu adalah asas-asas untuk nak faham tentang hukum hakam haid. Okey. Tempoh minimum bagi at-tuhur, suci, bagi tempoh suci adalah 15 hari. Itu tempoh minimum bagi tempoh suci. Tempoh suci yang paling minimum adalah 15 hari. 15 hari paling minimum untuk tempoh suci. Maka jika darah contoh keluar 10 hari, kemudian berhenti 10 hari dan datang semula sebelum berlalu 15 hari di antara darah pertama dan darah kedua, maka dalam keadaan ini darah yang kedua itu tidak boleh, apabila ia bermula, maka permulaannya itu bukan ia darah haid, kerana belum berlalu di antara dua darah ini minimum tempoh suci yang ia 15 hari. Maka minimum suci bagi di antara dua haid adalah 15 hari. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sini satu perkara yang penting. Haid ada baginya warna-warna. Darah haid ada baginya warna-warna. Warna-warna itu jika ada, maka boleh dikira haid. Jika darah yang keluar atau jika sesuatu yang keluar tidak ada padanya warna-warna yang kita akan sebut, maka itu tidak dikira darah haid. Apakah warna-warna haid? Kita akan sebut daripada yang paling kuat sampai yang paling lemah. Darah haid warna darah haid yang paling kuat adalah, ulama kata al-aswad. Aswad yakni hitam. Tapi bukan maksud di sini hitam yang asli, tak. Maksud merah pekat sampai ternampak seperti hitam. Merah pekat sampai ternampak seperti hitam. Itu yang paling kuat. Setelahnya warna merah. Warna darah biasa, warna merah. Okey, tulis ini nota semuanya, sila tulis. Kemudian setelahnya adalah warna yang dinamakan dalam bahasa Arab ashqar. Ashqar itu yakni merah cair atau pink. Pink dinamakan dalam bahasa Inggeris pink. Tengok ini merah yang pertama merah tapi pekat sangat,
kurang daripadanya, itu merah yang biasa warna darah. Kemudian kurang daripadanya jadi apa? Jadi itu adalah warna yang dinamakan dengan pink. Atau dalam bahasa Arab kita namakan dengan ashqar. Kemudian setelahnya warna asfar. Asfar yakni kuning. Tapi kuning yang ia seperti orange. Yang ada padanya jenis merah. Maka warna kuning yang ia seperti orange. Yang kelima adalah warna akdar. Akdar itu seperti warna tanah. Maka 5 ini adalah warna-warna darah haid. Jika darah yang keluar daripada jika apa yang keluar daripada faraj perempuan itu salah satu daripada 5 ini, maka ia dikira sebagai darah haid. Jika ia bukan daripada 5 ini, maka tidak dikira darah itu darah haid. Yani contoh, kalau keluar daripada faraj perempuan sesuatu warnanya hijau, ini bukan haid. Sesuatu warnanya hitam asli, itu bukan haid. Sesuatu warnanya putih, maka itu bukan haid. Maka ini adalah warna-warna bagi haid. Maka ini adalah pembahasan tentang haid. Kita telah bahaskan tentang kaedah-kaedah yang penting tentang haid. Maka insya-Allah taala pada hari Khamis kita akan sambung pembahasan kita. Dan kita mahu masuk membahaskan tentang nifas dan mahu masuk membahaskan tentang istihadah. Lagi banyak soalan daripada soalan-soalan muslimat akan insya-Allah taala dapat jawapannya apabila kamu ikut pengajian ini. Maka jangan kamu tinggalkan pengajian ini, teruskan supaya insya-Allah taala dapat faedah yang besar dan tidak rasa hairan apabila datang kepada kamu haid atau berhenti darah haid, maka kamu sudah belajar kaedah-kaedah dan kamu tahu jawapan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, untuk sekarang insya-Allah taala sebelum kita pindah kepada perkara lain, saya mahu minta daripada muslimat untuk mereka hafal apa yang saya telah syarah pada malam ini. Nota-nota yang saya telah apa yang saya telah sebut, nota-nota yang kamu telah tulis, harap kamu ulang kaji balik. Ibu-ibu duduk dengan anak perempuan kamu dan kamu ajar kepada mereka apa yang saya telah sebut pada malam ini, dan minta daripada mereka ulang supaya pastikan kamu sudah faham. Kalau ada sesuatu kamu tidak faham, maka boleh ulang sekali lagi, dengar video ini supaya dengar betul-betul syarahan dan faham apa yang saya telah membahaskan. Nanti insya-Allah taala setelah pada akhir daurah ini saya akan buka soal jawab, maka kamu boleh tanya soalan-soalan insya-Allah taala. Okey. Jangan lupa untuk ikut pengajian kita pada Khamis malam untuk dengar lagi detail tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah insya-Allah taala. Pembahasan tentang istihadah masih lagi luas juga. Kita akan syarah tentangnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita mahu membaca Al-Quran setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Kita nak tutup tazkirah kita dengan bacaan Al-Quran, walaupun sedikit tapi ada berkat padanya insya-Allah taala. Maka siapa yang telah ambil dengan talaqi, baca bersama saya
Dan siapa yang belum ambil dengan talaqi makhraj hurufnya tidak betul, maka dengar bacaan yang kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Esok malam insya-Allah kita akan sambung pengajian akidah dalam daurah akidah Tahawiyah dan tajuk yang penting tentang akidah insya-Allah taala. Harap muslimin dan muslimat ikut pengajian kita tentang akidah untuk esok. Hari Jumaat malam kita akan membahaskan tentang ulumul hadis, syarahan dalam kitab Arba'un Nawawiyah dan mustalahul hadis dalam Al-Baiquniyah. Sabtu tentang sirah dan malam cinta Rasul. Ahad tentang ulumul Quran, tafsir, tajwid dan tilawah insya-Allah taala. Sekarang kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna وتقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا الله يا الله يا الله
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان يا أكرم الأكرمين. وارزقنا يا ربنا رؤية ليلة القدر، ومكنا من الدعاء فيها. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر، ومكنا من إحيائها والدعاء فيها يا كريم. اللهم احسن ختامنا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا، ومثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى والدينا، وإلى مشايخنا، وإلى عامة المسلمين والمسلمات. الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل khair. Saya harap membantu usaha dakwah kita dengan tekan like bagi page kita, dan follow, dan share, dan tag sahabat tentang program-program yang kita membuat pada setiap malam, supaya insya-Allah ilmu tersebar dan dakwah tersebar. Barakallahu fikum. Jangan lupa niat puasa untuk esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.